Bertemu kembali, sektor pertanian kekal menjadi penyumbang besar kepada ekonomi dan dengan peningkatan populasi, sektor ini berdepan tekanan yang membawa kepada isu keselamatan makanan. Jadi, sektor ini perlu segera mengadaptasi teknologi dan juga pertanian pintar. Dua perkara yang biasa kita dengar, namun di mana tahap kesediaan kita? Apakah perancangan di bawah rancangan Malaysia ke-12 dan bajet 2022 cukup untuk memacu sektor penting ini? Adakah golongan muda masih berfikiran sektor ini kotor dan juga berat? Saya tanyakan soalan ini kepada penanggung tugas Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank, Khadijah Iskandar. Kita saksikan tempoh ini. Okey, terima kasih Puan Khadijah kerana bersama dengan kami pada jam ini. Sudah pasti apabila kita bercakap tentang Agrobank ini ataupun sektor pertanian, lebih tepat lagi kita bercakap soal mungkin keselamatan makanan. Kalau kita bercakap soal keselamatan makanan, ini adalah isu yang utama mungkin berbelenggu sektor pertanian. Dan jika kalau kita melihat sektor perdagangan seperti sawit sebagai contoh, mungkin mendapat lebih pandangan dan juga tumpuan berbanding dengan tanaman lain kerana mungkin kita melihat penjagaannya lebih mudah, sistem yang well established, lebih membangun dan sebagainya, dan juga kajian yang meluas tentang sektor sawit ini. Kalau kita melihat juga bahagian pengeluaran pertanian kita agak tertinggal dengan negara jiran sebagai contoh. Kita menghasilkan 71% padi untuk kegunaan sendiri. Dan juga kalau buah-buahan itu 66%, sayur-sayuran sekitar 40%, kita ada ruminan juga 29%. Kalau kita melihat data populasi kita yang semakin meningkat ini, sudah tentu hasil padi yang sama tidak akan mampu menampung peningkatan populasi ini. Mengambil sudut pandang Puan Khadijah yang melihat banyak contoh amalan dalam pertanian, apa mungkin harus kita lakukan dalam aspek ini? Apa bentuk penambahbaikan dan bagaimana harus kita lakukan untuk pihak kerajaan maupun petani sendiri? Terima kasih. Bila kita bercakap pasal padi, sawit dulu ya, sawit. Sawit ni kita tak boleh juga we cannot ignore dia punya kepentingan tu sebab dia contribute about 3% to GDP. Dan sememangnya sawit ni pun dari sudut ekonomi adalah sesuatu sektor yang penting pada negara. Dan kita dalam sektor sawit ni juga kita ada pengusaha yang berskala kecil ya, ataupun kita panggil smallholders. Jadi dari segi social responsibility pun kita tak boleh ignore juga. Walau bagaimanapun betul kelapa sawit ni dia lately dia ada, orang kata dia ada ancaman daripada NGO yang melibatkan deforestation. Dan of course kalau kita bercakap daripada pengurusan risiko, kita tidak boleh terlalu bergantung kepada satu sektor sahaja. So itu adalah daripada bila kita bercakap pasal sawit. Tetapi kita tak boleh katalah benda ni tak penting sebab satu negara tu dia ada yang tanah yang bersesuaian untuk jenis tanaman. So kelapa sawit tu adalah satu yang juga sesuai ditanam di sini di Malaysia. So kita tidak heranlah kenapa sebelum ni tumpuan kepada sawit. Tapi because of over concentration, kita perlu juga memberi penekanan kepada tanaman-tanaman yang lain. Dan bila kita bercakap pasal padi pula, kerajaan sebenarnya telah pun melakukan sesuatu untuk meningkatkan SSL tu daripada 71% kepada 75%. Di bawah rancangan Malaysia yang ke-12 ya, dalam tempoh 5 tahun tersebut. Di mana inisiatifnya kita panggil smart skala besar, smart sawah berskala besar yang melibatkan contract farming, di mana kita kerajaan telah pun bekerjasama dengan 11 anchor companies for a start di bawah rancangan contract farming. Sebab masalah dengan padi ni, bila kita tengok, dia pun usaha yang kecil. Jadi kita sama ada mereka mengusahakan tanah itu secara optimum atau tidak. Jadi bila kita ada program seperti Smart Sawah SBB, syarikat-syarikat yang besar ni akan menyewa beberapa tanah-tanah petani ini dan bekerjasama dengan petani-petani ini untuk menghasilkan yield yang lagi tinggi. Dan dari segi kosnya pula, syarikat-syarikat besar ni akan mengeluarkan kos. Jadi di manakah pula fungsi Agrobank? Dan Agrobank pula akan masuk untuk memberi pembiayaan sama ada kepada company yang besar ni ataupun the farmers yang memang sekarang ni dekat di Agrobank pun kita memang ada menyediakan
menyediakan pembiayaan untuk perniagaan yang bersaiz kecil lah, micro financing ya. Dari segi tanaman-tanaman sayuran pula, tidak semua jenis tanaman sesuai ditanam di Malaysia. Jadi walau bagaimanapun kita boleh meningkatkan lagi hasilnya dengan cara smart farming, precise farming. Teknologi itu kena gunakan. Tapi saya juga berpandangan kita nampak ada perubahan dari segi consumption behavior. Ya, sekarang disebabkan oleh negara bertambah maju, jadi lifestyle pun berubah, cara pemakanan pun berubah. Mungkin kita perlu mencari jenis makanan yang baru daripada padi dan taklah begitu bergantung pada penanaman padi semata-mata lah, walaupun ia ada sesuatu yang amat diperlukan di negara. Okey, Puan Khadijah, bukan itu saja. Kalau kita melihat juga sektor pertanian kita kebanyakannya didominasi oleh golongan yang mungkin sedikit berusia. Kalau kita melihat kepada kajian Universiti Putra Malaysia sendiri mendapati hanya 28% populasi kita terlibat dalam pertanian dan majoriti adalah golongan yang berusia. Dan mungkin kita harus segera mungkin menarik golongan muda untuk menceburi bidang ini. Mungkin adaptasi kepada teknologi adalah antara cara lah kita menarik golongan muda ini untuk memasuki bidang pertanian. Mungkin apa lagi usaha yang boleh kita lakukan untuk menarik kemasukan golongan ini? Kita juga tidak mahu industri ini hanya mungkin menjadi pilihan kedua, sebaliknya harus menjadi pilihan utama dan sebagainya. Apa pandangan Puan Khadijah sendiri? Betul, penglibatan golongan muda ni masih lagi rendah. Saya rasa dalam 15% dan kita perlu menambahkan lagi penglibatan orang muda dalam sektor pertanian ini. Dan kita tidak boleh lari daripada golongan muda ni, dia memang minat teknologi. Jadi itu adalah salah satu cara bagaimana untuk menarik minat mereka. Dengan teknologi juga, kita boleh penjualan tu, pemasaran pun boleh lagi diimprove ya, dan boleh menaikkan lagi profit margin. Sebab kalau sekarang ni mungkin ada orang tengah, so mungkin tidak nampak menarik pada orang muda, tidak mendatangkan untung yang banyak. Tapi bila kita ada teknologi, kita boleh buat jualan di talian. Jadi itu adalah salah satu caranya juga. Dari segi kita cakap modern farming atau urban farming, tidak semestinya dilakukan di luar bandar. Boleh dilakukan di dalam bandar. Sebab saya rasa pada orang-orang muda ni, bila kita bercakap pasal industri agriculture ni, kita orang selalu associate dengan 3D lah, difficult, dirty and demeaning. Tapi itu akan berubah sekiranya kita menggunakan teknologi. Dan dari segi bila kita bercakap teknologi pula, dan mungkin akan ada masalah pembiayaan, macam mana nak dibiayai. So di Agrobank pula kami bekerjasama dengan MAFI. Di MAFI dia ada satu program agropreneur muda. Ya, apa yang menariknya kita nampak pada 2019 peruntukan program ni adalah sebanyak kalau saya tidak silap 3.7 juta saja, dan peserta-pesertanya tidak sampai 1,000, dalam 700 lebih saja, tidak sampai 800 pun. Kalau saya tidak silap 794. Tetapi pada tahun 2020 jumlah pembiayaan melalui program kita rebrand sebagai AgroYes ni, yang entrepreneur scheme ni telah meningkat kepada 23 juta dan pesertanya pun telah meningkat lebih pada 50%, sebanyak 1,174. Jadi itu adalah antara inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk menarik lagi minat remaja-remaja atau golongan belia, golongan muda ke industri pertanian ini. Kita hendaklah meremajakan pertanian, ya, because pertanian juga adalah satu bentuk perniagaan, so yang boleh menguntungkan, ya. Ya. Puan Khadijah, bukan itu saja, kalau kita melihat juga pertanian pintar ataupun vertical farming ini idea dan kedengaran mungkin mudah, namun bagi petani yang sudah biasa dengan cara tradisional, bukan mudah untuk mereka mengubah sikap ini. Meskipun kalau kita lihat semakin ramai yang mengadaptasi smart farming, namun ruang penambahbaikan itu masih lagi luas mungkin. Apa lagi yang harus kita lakukan untuk menambah baik segmen ini mungkin, Puan Khadijah? Ya, bila kita bercakap pasal smart farming, kita tak boleh lari lah daripada internet connectivity.
Jadi apa yang penting adalah terutamanya di kawasan-kawasan yang di luar daripada kawasan bandar, internet connectivity itu adalah amat penting. Jadi ini telah pun ditekankan dalam RMK 12 ya, ataupun dalam Dasar Agro Makanan Negara 2.0, IR 4.0. Semuanya telah bercakap pasal macam mana kita nak improve the connectivity. Itu adalah satu yang agak penting juga supaya menarik minat lagi. Sebab kadang-kadang dia nak cuba di luar bandar tapi connectivity itu tak bagus. Jadi dia tak dapat, dia tak sabarlah maknanya. Lagi satu, kita boleh menambahkan lagi perkongsian. Contohnya di Agrobank pun kita selalu menyiarkan siaran-siaran di kaca TV untuk berkongsi maklumat macam mana bila menggunakan teknologi dia boleh improve lagi, boleh menambahkan lagi pendapatan dan produktiviti juga. So itu adalah apa lagi yang kita boleh lakukan, dan seterusnya of course Agrobank akan sentiasa membantulah untuk membiayai apa-apa inisiatif yang melibatkan teknologi. Kita pun akan memainkan peranan kita untuk menyokong segala polisi yang dikeluarkan oleh kerajaan. Okey, kita juga melihat kepada perlunya penambahbaikan dalam aspek pertanian ini sedia ada, termasuklah kita bagaimana untuk mengkomersialkan kajian mungkin berkaitan dengan pertanian untuk dilaksanakan oleh petani sendiri. Namun ada kalanya kita melihat perpindahan kepakaran ini sukar berlaku kerana kelemahan usaha memindahkan ilmu itu. Contohnya, apabila kita ada formula yang baru untuk meningkatkan hasil pertanian namun dengan teknik pertanian yang lebih ketat, petani ini mungkin akan melihat aspek hasil yang tinggi namun teknik itu kebiasaannya diabaikan sedikit dan sebagainya. Akhirnya ia tidak pun memberikan kesan kepada hasil pertanian tersebut. Ini realiti kajian oleh UPM sendiri. Bagaimana mungkin perpindahan ini boleh kita lakukan dengan jaya? Bagaimana mungkin peranan Agrobank sendiri untuk menyokong usaha ini? Adakah penilaian pembiayaan juga harus melihat kepada aspek ini? Ya, di Agrobank kita telah pun mempunyai visi kita Advancing Agriculture Beyond Banking. Maknanya kita bukan sahaja memberi perkhidmatan dari segi pembiayaan. Secara spesifiknya kita bekerjasama dengan teknologi provider di mana sekiranya ada teknologi baru, kita akan bekerjasama, kita akan memanggil atau peserta-peserta untuk mencuba teknologi baru ini. Dan semestinya teknologi provider kita juga akan buat investment dahulu, dan kita di Agrobank kita akan membimbing dari segi planning dia, financial planning, dan kita akan bagi masa yang tertentu. Kita tak immediately release dia untuk pergi market ya. Bila dia punya teknologi itu dah viable dan kita tahu dia punya hasil dah boleh dikomersialkan, dan kita akan bantu juga untuk mempromosikan dan mencarikan pasaran. Dan dari segi pembiayaan pula, bila mereka dah graduate daripada program yang kita panggil sandboxing ya, dan Agrobank juga bersedia untuk memberi bantuan dari segi working capital, dari segi pembiayaan. Itu adalah apa yang kita lakukan di Agrobank. Puan Khatijah, kalau kita melihat terlalu banyak mungkin produk huluan ataupun bahan mentah untuk pengeluaran dan juga kita agak kurang dari segi mungkin produk hiliran juga. Kalau kita melihat Thailand dan juga Taiwan banyak menghasilkan produk-produk hiliran seperti ini dan kita masih lagi bergantung kepada import mungkin. Bagaimana mungkin rantaian nilai ini boleh kita perkasakan? Okey. Sebenarnya kita nampak apa yang kita belajar daripada COVID-19 ni, daripada pandemik ini, di mana ada supply bottleneck sebab kebergantungan kita dari pada import seperti yang Najib mention tadilah. Tapi adalah penting bagi kita pula macam mana untuk membantu mereka untuk menambahkan lagi hasil, untuk menaikkan lagi hasil mereka. Ya, jadi itu adalah peranan di Agrobank, di mana kita bukan sahaja membantu mereka yang dah established, mungkin mereka yang ingin memulakan perniagaan untuk membantu menaikkan lagi hasil pertanian. Jadi salah satu role Agrobank ni kita kata kita menyediakan perkhidmatan untuk golongan-golongan yang kurang perhatian atau unserved or underserved. So itu adalah amat penting. Dan saya juga melihat adalah penting infrastruktur dan logistik juga disediakan untuk memastikan hasil tanaman ni dapat reach the market.
ya, itu adalah amat penting juga. Dan kita nampak sekarang ni pembangunan dari segi infrastruktur dan juga dari segi digitalization, ya, macam mana hasil-hasil ni dapat sampai kepada pengguna. Itu juga adalah amat penting di samping peranan-peranan agensi-agensi yang lain di bawah MAFI ini. Okey, itu antara apa yang dilaksanakan oleh Agrobank Steady untuk membantu petani-petani ini. Terima kasih Puan Khadijah kerana meluangkan masa bersama kami. Sudah pasti kita melihat kepada bagaimana untuk membina daya tahan sektor pertanian ini, sektor yang amat penting. Agriculture is the future. Kita selalu sebutkan dalam temu bual sebelum ini, dan kita harapkan lebih ramai golongan-golongan muda khususnya mencebur di bidang pertanian. Terima kasih Puan Khadijah kerana meluangkan masa bersama dengan kami.